Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1117. Antara paparan utama. Buruh paksa di mana penyelesaiannya? Isu Rohingya perlunya dapatkan kemanusiaan yang hilang. Kerajaan gagal kawal harga ayam. Kapal LCS pertempuran yang kecundang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata beberapa produk telah dikenakan sekatan ekspor oleh Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat atas alasan amalan buruh paksa. Bagaimanapun, beliau mendakwa sehingga kini Kementerian Sumber Manusia KSM tidak menerima sebarang siasatan daripada pihak Amerika Syarikat. Ini menjadikan kita sukar mengambil tindakan terhadap majikan. Kami telah menjalankan siasatan mengikut 11 indikator buruh paksa sedia ada yang digariskan ILO tetapi tidak dapat mengesan kesalahan, maka kita jumpa pihak ILO dan Kedutaan Amerika Syarikat supaya sebarang siasatan oleh pihak Amerika Syarikat harus dimaklumkan kepada kita kerana jika tidak, kita tidak akan nampak penyelesaiannya, katanya lapor bernama. Muntakhir ini tindakan oleh Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat berhubung dakwaan amalan buruh paksa di dalam syarikat di negara ini semakin kerap. Januari lalu, CBP Amerika Syarikat mengeluarkan notis penemuan dan perintah tahan pelepasan WRO terhadap beberapa syarikat tempatan dan menyita semua produk kelapa sawit keluaran Sam Darby Plantation Berhad serta anak syarikatnya di Amerika Syarikat. Pada Oktober tahun lalu, sarung tangan pakai buang yang dihasilkan oleh anak syarikat milik penuh Supermax Corporation Berhad, Maxter Glove Manufacturing Sdn Berhad, Maxwell Glove Manufacturing Berhad dan Supermax Glove Manufacturing ditahan daripada memasuki semua pelabuhan masuk Amerika Syarikat atas dakwaan yang sama. Sebelum itu, pada Mei tahun lalu, Amerika Syarikat merampas 4.68 juta sarung tangan getah bernilai $690,000, kira-kira 2.84 juta ringgit yang dikeluarkan oleh anak syarikat Top Glove Corporation Berhad berikutan maklumat bahawa ia dikeluarkan menggunakan buruh paksa. Kejadian buruh paksa sangat memalukan Malaysia yang mengaku sebagai negara Melayu Islam. Perhambaan manusia tidak wajar berlaku di zaman moden kerana ia sudah lama dihapuskan oleh Rasulullah. Namun, syarikat yang tamak untuk meraih keuntungan besar dengan modal yang minimum memilih jalan yang salah menerusi amalan buruh paksa. Jika apa yang disebut oleh Menteri Buruh itu benar, maka syarikat yang terbabit ternyata amat licik menyembunyikan amalan tanpa sifat perkemanusiaan mereka. Cadangan Saravanan itu muhasabah sebagai hubungan harmoni kerajaan dengan kerajaan tetapi tidak memadai. Cadangan Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, Kamarul Baharin Mansur agar kerajaan mewajibkan syarikat mewujudkan kesatuan sekerja untuk membantu dalam menyelesaikan isu buruh paksa adalah lebih proaktif. Ini kerana menurut beliau kebanyakan syarikat yang dilaporkan melakukan aktiviti buruh paksa tidak mempunyai kesatuan sekerja. Beliau juga mencadangkan agar bilangan pegawai KSM yang mampu memantau syarikat ditambah. Dengan itu, KSM memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan dan penyiasatan tempat pekerja asing secara berkala. Kegagalan membuat pemeriksaan secara berkala inilah yang menjadi faktor utama menyebabkan aktiviti buruh paksa berlaku. Dimaklumkan bahawa kekuatan pegawai sekarang adalah 400 orang bagi membuat pelbagai tugasan. Jadi adalah mustahil untuk pegawai memeriksa setiap syarikat yang menggajikan pekerja asing. Jika dibuat secara rutin, maka pemeriksaan berkemungkinan hanya dilakukan setiap 2 tahun, katanya. Menurut beliau, kesatuan sekerja boleh menjadi mata-mata kepada kerajaan dengan melakukan pemeriksaan kendiri terhadap syarikat. Dasar ini selaras dengan ratifikasi kerajaan pada Konvensyen 98 C98, Pertubuhan Buruh Antarabangsa iaitu hak untuk mengorganisasi dan perjanjian bersama.
tegasnya dalam satu kenyataan seperti dipetik utusan online. Beliau berkata pihaknya telah mengadakan perbincangan dengan Kedutaan Amerika Syarikat bagi mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan buruh paksa. Namun, jika kerajaan masih menyimpan sifat antagonistik terhadap kesatuan sekerja, maka isu buruh paksa ini tidak akan selesai dan negara akan terus kerugian. Seperti kata orang tua-tua, jangan nak untung sekarung, rugi seguni. Kejadian kira-kira 700 pendatang tanpa izin parti didakwa merusuh dan melarikan diri dari depo sementara imigresen Relau, Bandar Baharu Kedah pada 20 April lalu mengundang kenyataan keras daripada Kumpulan Penasihat Malaysia mengenai Myanmar, MAGM. Menurut laporan media, 528 daripada mereka merupakan tahanan Rohingya. Pengerusi MAGM Tan Sri Syed Hamid Alba berkata, tahanan Rohingya bukan penjenayah tetapi pelarian. Mereka melarikan diri dari pembunuhan beramai-ramai di Myanmar. Mereka melarikan diri ke Malaysia dengan bot rayot untuk memulakan kehidupan yang baru. Dan sebaliknya, mereka ditempatkan di kem tahanan di mana ketidakpastian yang lebih besar dan kekurangan kebebasan bergerak sepenuhnya memaksa mereka untuk melarikan diri, katanya dalam satu kenyataan. Beliau merujuk kepada laporan yang tidak disahkan bahawa rusuhan seperti yang disebut oleh pihak berkuasa dicetuskan oleh kematian seorang tahanan Rohingya yang tidak diberi rawatan perubatan yang mencukupi ketika sakit. Menurut MAGM, pelarian dari Myanmar termasuk Rohingya terpaksa meninggalkan tanah air mereka dengan melakukan perjalanan laut dan darat yang berbahaya untuk melarikan diri daripada penganiayaan, penyiksaan dan kematian. Pelarian Rohingya yang mencari perlindungan di Malaysia telah dikenakan penahanan berpanjangan dan keadaan buruk yang memaksa mereka melarikan diri sekali lagi. Bukan sahaja keadaan yang menyedihkan, ia tidak berperi kemanusiaan, ujar beliau. Syed Hamid mengingatkan bahawa sebelum ini Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam telah menggesa agar tahanan Rohingya dibebaskan daripada tahanan imigresen dan perlindungan sewajarnya diberikan kepada mereka. Membebaskan pelarian Rohingya daripada tahanan adalah lebih penting kerana mereka tidak boleh dihantar pulang ke Myanmar berikutan penafian kerakyatan negara itu kepada Rohingya menyebabkan mereka tidak bernegara. Oleh itu adalah satu tindakan ketidakadilan semula jadi yang tercela untuk menjenayahkan mangsa jenayah terhadap kemanusiaan, tegasnya. Beliau juga membangkitkan mengenai laporan Timbalan Menteri Dalam Negeri pada 17 Mac 2022 bahawa antara 2018 dan 15 Februari 2022 seramai 208 orang telah meninggal dunia dalam tahanan imigresen. Walaupun Malaysia atas sebab politik, keselamatan, sosial dan ekonomi tidak mengiktiraf pelarian secara sah, kami juga telah mempertahankan hak asasi manusia Rohingya di forum serantau dan antarabangsa. Selepas penemuan 139 kubur di sempadan Malaysia Thai pada 2015, tragedi Sungai Bakap menjadikan protes kami kedengaran hampa dan hipokrit, keluhnya. Syed Hamid berkata Malaysia mempunyai peluang berkali-kali untuk menunjukkan dirinya sebagai sebuah negara di mana kedaulatan undang-undang dan hak asasi manusia diutamakan. Beliau melihat komen Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Pengarah Imigresen menunjukkan sikap tidak ambil peduli dan cakna dalam soal kehidupan pelarian Rohingya. Dalam hubungan ini, beliau mengingatkan kepada hakikat bahawa di mata masyarakat antarabangsa, ketiadaan tindakan selepas penemuan 139 kubur di Wang Kelian menyebabkan Malaysia diturunkan ke peringkat terendah dalam pemberdagangan manusia oleh Amerika Syarikat. Katanya ini akan membawa kemungkinan kesan jangka panjang tentang bagaimana pihak berkepentingan global menganggap Malaysia sebagai destinasi perdagangan dan pelaburan pilihan. Rakyat Malaysia perlu dimaklumkan bahawa penahanan tanpa kerakyatan dan migran paksa lain tidak boleh dipertahankan dari segi praktikal undang-undang dan moral, tegasnya. Berikutan itu, MAGM menggesa kerajaan untuk melaksanakan 6 perkara iaitu pertama, menjalankan siasatan bebas ke atas insiden dan tragedi Sungai Bakap, mendedahkan fakta kepada umum dan jika perlu, mengambil tindakan kepada mereka yang bertanggungjawab. Kedua, memberikan UNHCR dan Suhakam akses ke semua pusat tahanan imigresen untuk menemu bual tahanan yang tinggal dan memeriksa keadaan di pusat itu. Ketiga, bekerjasama dengan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian di Kuala Lumpur untuk melaksanakan penentuan status pelarian RSD bagi semua mereka yang dalam tahanan yang belum menjalaninya. Keempat, membebaskan semua tahanan yang selepas RSD layak mendapatkan UNHCR beserta syarat pentadbiran dan pengawasan. Kelima, memasukkan Rohingya dalam projek perintis alternatif untuk tahanan ATD kerajaan untuk kanak-kanak yang secara rasmi bermula pada Februari 2022 dan keenam, memperbaik keadaan di dalam pusat tahanan imigresen termasuk memastikan akses yang mencukupi kepada rawatan perubatan untuk tahanan. Demikian pandangan yang membezakan antara parti dan pelarian.
Nah, kita sudah ada jentera, sudah ada pemandu. Namun, sehingga hari ini, siapa parti dan siapa pelarian masih kabur sehingga ia tidak mengundang simpati orang ramai terhadap pihak yang benar-benar daripada kumpulan yang teraniaya di negara asal. Untuk rekod, pada 2 Julai tahun lepas, Malaysia telah diturunkan ke tahap 3 dalam laporan tahunan pemperdagangan manusia Jabatan Negara Amerika Syarikat dengan alasan negara ini tidak memenuhi sepenuhnya piawaian minimum untuk penghapusan pemperdagangan dan tidak melakukan usaha yang ketara untuk berbuat demikian. Negara tahap 3 didapati mempunyai dasar atau corak pemperdagangan manusia tajaan kerajaan dalam program yang dibiayai oleh kerajaan. Bagaimanapun, kita tidak boleh terus tersepit dalam situasi begini kerana kedatangan beramai-ramai bangsa asing ke negara ini, suka tak suka, akan menimbulkan isu keseimbangan sosio-budaya yang rumit di masa akan datang. Bawang merah 90 sen sekilo, ubi kentang RM1.19 sekilo dan daging ayam RM5.99 sekilo. Adakah anda sedang bermimpi? Tidak. Itulah harga menarik yang didapati semasa saya melakukan pantauan harga bersama pegawai-pegawai Kementerian di Tesco Malaysia Kulim Kedah hari ini, kata Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pada 31 Mei 2019. Beliau ketika itu menyandang jawatan sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan. Beliau berkata demikian ketika lawatan untuk memantau penjual agar patuh kepada skim kawalan harga maksimum musim perayaan untuk Hari Raya Puasa 2019 yang dilancarkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Menurut beliau, kesemua harga 27 barangan di bawah skim mematuhi harga maksimum yang ditetapkan telah dipatuhi. Malah ada beberapa barangan yang dijual di bawah harga maksimum seperti daging ayam yang dijual pada harga RM5.99 sekilo berbanding harga kawalan RM7.50 sekilo. Ubi kentang yang dijual pada RM1.19 sekilo berbanding harga kawalan RM3 sekilo dan bawang besar import yang dijual pada 99 sen sekilo berbanding harga kawalan RM3 sekilo, tegasnya. Itu pun gerombolan tebuk atap yang menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan mendakwa antara punca mengapa mereka bertindak berbuat demikian ialah kerana Kerajaan Pakatan Harapan gagal dalam menerajui ekonomi negara. Menurut Ahli Parlimen Kota Melaka, Koh Pui Tiong, pada bulan Ramadan ini ada peniaga yang terpaksa menjual ayam sehingga RM10 iaitu melebihi harga maksimum RM8.90 yang ditetapkan oleh kerajaan. Ada juga peniaga yang mencari jalan lain untuk meningkatkan harga, contohnya dengan mengenakan caj memotong ayam. Pihak pembekal juga mengenakan caj pengangkutan, katanya dalam satu kenyataan. Mengapakah harga ayam meningkat begitu dahsyat berbanding di zaman pentadbiran Pakatan Harapan? Adakah ini semua salah peniaga dan pembekal yang tamak? Soal Pui Tiong. Sememangnya tidak. Beliau mendapati ada peniaga yang terpaksa membeli bekalan ayam pada harga RM8.50 dan diminta jual pula pada harga maksimum RM8.90, untung kasar RM40 sekilo. Jika dapat jual 100 kilogram sehari, keuntungan hanya RM40, kemudian dikompaun pula oleh kerajaan sebanyak RM500. Semua ini adalah masalah rantaian ekonomi yang sudah lama berlarutan. Sejak awal tahun lalu, para peladan dan peniaga telah membangkitkan masalah kenaikan harga bahan mentah, dedak import dan kekurangan pekerja. Ini memberi kesan langsung kepada bekalan dan harga ayam di pasaran, jelasnya. Kata Pui Tiong, kerajaan bukannya tidak tahu tentang semua masalah berkenaan, namun tindakan yang diambil adalah amat lambat dan kurang berkesan. Beliau membangkitkan mengenai kajian pemberian subsidi kepada pengeluar ayam dan telur sejak bulan September 2021. Tetapi program subsidi ini hanya dimulakan secara rasmi pada bulan Februari 2022. Minggu lepas, saya juga telah dimaklumkan oleh peladang bahawa mereka masih belum menerima subsidi ini, tegasnya. Beliau melihat harga maksimum pada RM8.90 yang ditetapkan kerajaan tidak berkesan untuk jangka masa panjang. Pada tahun lalu, saya telah menyatakan bahawa penetapan harga maksimum hanyalah penyelesaian jangka masa pendek. Sekarang kita boleh kesannya di mana peniaga terpaksa menaikkan harga. Ada juga pihak pengeluar yang telah mengurangkan kadar pengeluaran mereka kerana mengalami kerugian dan tidak cukup pekerja, ujarnya. Kelulusan untuk mengimport ayam sejuk beku oleh kerajaan hanya berjaya mengimport 4,000 tan metrik ayam. Ini kerana harga dan kos mengimport melebihi harga maksimum yang ditetapkan, kata Pui Tiong. Jadi apakah langkah dan penyelesaian kerajaan untuk masalah ini? Jika tiada tindakan strategi diambil untuk menyelesaikan masalah ini, rantaian bekalan akan menjadi lebih teruk lagi, ujarnya. Hari ini, Mesyuarat Khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NACCOL telah bersidang. Adakah harga ayam dan bahan makanan lain akan kembali ke zaman Pakatan Harapan mentadbir negara? Jangan mimpi, inilah natijah satu pengkhianatan.
Bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan bekas timbalannya Liu Chintong dalam kenyataan bersama. Mereka berpendapat kenyataan Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein bahawa Kabinet telah bersetuju untuk meneruskan projek pembinaan kapal tempur pesisir pantai atau Littoral Combat Ship LCS bukan sesuatu yang baru. Projek LCS telah dianugerahkan kepada Boston Naval Shipyard pada 16 Disember 2011 dan kontrak perjanjiannya ditandatangani pada 17 Julai 2014. Kapal pertama yang sepatutnya siap dibina daripada sejumlah 6 kapal ialah pada April 2019. Hakikatnya sehingga hari ini iaitu 3 tahun daripada tarikh ia sepatutnya siap. Tidak ada sebuah kapal pun yang telah dibina. Kata Muhammad dan Chintong, kontrak asal LCS bernilai 9 bilion ringgit. Ia merupakan salah satu projek yang terbesar oleh kerajaan Malaysia. Dalam laporan siasatan khas yang diketuai Tan Sri Amrin buang, dalam projek tersebut sebanyak 5.94 bilion ringgit telah digunakan dan daripada jumlah itu tidak diketahui ke mana perginya 1 bilion ringgit, ujar mereka. Menurut Muhammad dan Chintong, pada 11 Februari 2020, mereka berdua bersama dengan Tan Sri Amrin telah memberi taklimat kepada Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kami memberitahu Perdana Menteri bahawa projek itu akan diteruskan serta cara bagaimana ia boleh diteruskan dan mencadangkan supaya orang-orang yang disyaki dalam projek itu sebelum ini perlu disiasat dan dihukum. Sehubungan dengan itu, pengumuman Hishamuddin bermakna tiada apa yang baharu kerana ia sama dengan apa yang kami cadangkan pada tahun 2020. Kedudukannya sama sahaja seperti dahulu. Cuma ia menyedihkan kerana Tentera Laut Diraja Malaysia telah membuang masa selama 2 tahun tanpa boleh menggerakkan projek yang sepatutnya diteruskan sebelum ini, tegas mereka. Untuk meneruskan projek LCS, bekas Menteri Pertahanan dan timbalannya mencadangkan supaya 4 langkah segera dilaksanakan iaitu: pertama, laporan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan yang diketuai oleh Tan Sri Amrin didedahkan kepada umum sekarang agar rakyat dapat melihat sendiri apa yang telah berlaku dalam projek LCS sebelum ini. Kedua, Menteri Kewangan dan Menteri Pertahanan perlu bersama-sama mendedahkan kepada umum kos-kos tambahan yang diperlukan untuk meneruskan projek LCS ini. Ketiga, Menteri Pertahanan perlu mengumumkan garis masa yang baharu untuk projek ini kerana pembinaan kapal yang pertama sudah terlewat 3 tahun tanpa ada sebarang tanda bila ia akan siap. Dan keempat, Jawatankuasa Kira-kira Negara PAC diminta membentangkan laporannya kepada Parlimen secepat mungkin. Sebelum ini, rakyat diberitahu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah membuka 3 kertas siasatan isu perolehan kapal LCS. Kononnya SPRM menghadapi kekangan dalam siasatan ke atas dakwaan unsur rasuah dalam isu berkenaan. Menurut perkongsian video oleh sebuah portal berita, Timbalan Pesuruhjaya Operasi SPRM Ahmad Kusari Yahya berkata dokumen sudah lama kerana kes itu bermula pada 2009, 2010 dan 2011. Beliau berkata SPRM juga perlu menjalankan siasatan melalui bantuan bersama dalam perkara jenayah untuk berurusan dengan syarikat dan entiti asing. Kelakar, kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB juga bermula pada tahun 2009. Tetapi SPRM berjaya menyiasatnya walaupun banyak entiti asing yang terbabit, antaranya International Petroleum Investment Company IPIC di Abu Dhabi dan Goldman Sachs di Amerika Syarikat. Namun, siasatan boleh dijalankan apabila ada komitmen yang tinggi oleh SPRM dan peguam negara. Justru, apa bezanya 1MDB dengan kes LCS? Sebelum ini, carian Jom Channel mendapati firma Rematel dalam kenyataannya pada 21 Januari 2013 mengaku menerima sebahagian kontrak untuk melengkapkan peralatan kapal LCS dengan 12 radar kawalan kebakaran dan 6 sistem elektrooptik untuk 6 kapal LCS Malaysia. Daripada paparan beberapa portal di internet, Kuwait nampaknya tidak ada masalah dengan kontrak pertahanan negara berkenaan bersama Rematel. Tetapi, mengapa perolehan kapal LCS di Malaysia kecundang sebelum bertempur? Justru Jom Channel menyokong kenyataan Muhammad dan Chintong. Siasatan diperlukan tanpa alasan yang tidak masuk akal. Hasil siasatan pula mesti didedahkan kepada awam. Rakyat bukan bodoh kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat.
Melalui bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.